Salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami dari kumpulan ke-20 akan memberikan pembentangan tentang topik Suruhanjaya REIT. Apakah Suruhanjaya REIT? Sebelum Tanah Melayu dikemerdekakan, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 penting sebagai simbol persetujuan British untuk memberikan kemerdekaan kepada PTM. Kemerdekaan ini ialah kemuncak perjuangan nasionalisme yang telah berlaku sejak pertengahan ke-19. Bagi membincangkan dan menyusun perlembagaan PTM yang merdeka, Suruhanjaya REIT telah dibentuk pada Mac 1956. Dalam anggota Suruhanjaya REIT terdapat Lord REIT yang bertindak sebagai pengurus Suruhanjaya. Selain itu, terdapat juga Sir Ivor Jennings, Sir William McHale, Tuan B. Malik dan Tuan Abdul Hamid. Tugas Suruhanjaya ini bertujuan untuk membincang, menyusun dan merangka sebuah perlembagaan bagi PTM yang akan merdeka. Sekarang, saya akan memberikan peluang kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan topik ini. Terdapat 4 isu-isu dijadikan bantuan dalam berangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Yang kedua ialah pemberian kuasa otonomi kepada negeri dalam bidang tertentu. Isu ketiga yang dibincangkan berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Isu terakhir adalah mewujudkan satu bangsa persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, saya akan membincangkan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya REIT dalam merangka perlembagaan. Yang pertama, mereka melawat ke negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Ahli Suruhanjaya REIT akan bertemu dengan Raja, Menteri-Menteri Besar, Penasihat-Penasihat British, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Residents, pegawai-pegawai negeri dan negeri Selat untuk membincang dan menyusun perlembagaan. Mereka mengadakan pertemuan terbuka dan mesyuarat tidak rasmi. Suruhanjaya REIT telah menerima sebanyak 131 memorandum daripada Raja-Raja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan politik. Cadangan-cadangan Parti Perikatan telah diberikan perhatian utama. Pada masa itu, Jus Soli telah menjadi satu isu yang hangat kerana mendapat banyak pandangan daripada orang Melayu. Jus Soli bermaksud taraf kerakyatan yang diberi berdasarkan tempat kelahiran tanpa mengira bangsa dan keturunan. Orang Melayu tidak menerima Jus Soli kerana ia mengancam hak istimewa orang Melayu dan tamadun kebudayaan mereka. Ini telah menambahkan kesukaran kepada Suruhanjaya REIT untuk merangka perlembagaan tersebut. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cadangan Suruhanjaya REIT. Yang pertama, menurut laporan Suruhanjaya REIT, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka akan diketuai seorang raja. Di samping itu, kerajaan bersekutu yang sedia ada akan diteruskan iaitu dengan kewujudan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Raja-Raja Melayu pula akan terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing. Manakala bagi negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang dan Melaka, ia akan bergabung dalam persekutuan dan diketuai oleh yang dipertua, berperanan seperti gubernur. Corak pemerintahan telah dipersetujui untuk menggunakan corak demokrasi dan ahli parlimen akan dipilih melalui pilihan raya untuk mewakili rakyat dan mengawal pentadbiran kerajaan. Saya akan mengucapkan tentang pindaan Suruhanjaya REIT. Pindaan yang telah dibuat ialah pindaan berkaitan soal bahasa. Cadangan ini mencadangkan supaya bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh digunakan di dalam parlimen dan Dewan Negara. Cadangan ini telah ditolak, tetapi hak orang Cina dan India menggunakan bahasa masing-masing di sekolah rendah telah diterima. Cadangan mengenai agama juga dipindah dan walaupun rumit, agama Islam telah diterima sebagai agama rasmi persekutuan. Pindaan ini diterima oleh orang bukan Melayu kerana menjamin hak setiap rakyat PTM. Seterusnya,
Pindaan dibuat adalah hak keistimewaan orang Melayu yang menurut Suruhanjaya tersebut hendaklah dipertimbangkan selepas 10 tahun merdeka. Cadangan ini dipersetujui bahawa hak keistimewaan ini dipertimbangkan dari semasa ke semasa atas arahan Yang di-Pertuan Agong. Kesimpulannya, Suruhanjaya Read merupakan satu langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh. Contohnya, kerajaan demokrasi dengan konsep raja berperlembagaan telah dibentuk. Selain itu, ia telah memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara. Mereka boleh mentadbir mengikut acuan sendiri. Selanjutnya, dengan pertubuhan Suruhanjaya ini, setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa telah diketepikan untuk membentuk Malaysia yang berharmoni. Sekian, terima kasih.